Kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif yang bersepadu bagi memastikan bahawa penggunaan air dan tenaga bagi pusat-pusat data ini mematuhi piawai kemampanan yang merangkumi pembangunan garis panduan pembangunan mampan bagi pusat data dan juga penggunaan tenaga boleh baru dan program skim pembekalan tenaga boleh baru korporat. Beberapa sesi libat urus dengan pelbagai agensi kerajaan dan juga pemain industri pusat data di Malaysia telah dilaksanakan melalui kementerian bagi membangunkan garis panduan pembangunan mampan bagi pusat data. Garis panduan ini merangkumi metrik Power Usage Effectiveness atau PUE, Water Usage Effectiveness WUE dan juga Carbon Usage Effectiveness. Ini untuk mengukur pelepasan karbon oleh pusat data. Garis panduan berkenaan sedang dimuktamadkan insya-Allah dalam beberapa minggu ini dan ianya akan dijadikan sebagai salah satu syarat bagi permohonan insentif untuk pelaburan pusat data. Jadi Tuan Yang Dipertua, kerajaan juga menggalakkan pelaksanaan dasar teknologi hijau dan penggunaan tenaga boleh baru dalam operasi pusat data bagi mencapai sasaran 70% tenaga boleh baru menjelang 2050 seperti yang terkandung dalam NETR, National Energy Transition Roadmap. Program skim pembekalan tenaga boleh baru korporat ataupun CRESS, CRESS, turut dilaksanakan bagi memudahkan akses operator pusat data kepada sumber tenaga boleh baru yang dijangka oleh pihak ketiga atau dengan izin third party access. CRESS akan memudah dan membolehkan lebih banyak pusat data memanfaat dari tenaga boleh baru dan juga menjadikan kos operasi pusat data ini lebih kompetitif dalam jangka masa panjang. Terima kasih. Bacok. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ada dengarlah. Saya kira terima kasih pada jawapan yang very comprehensive dan sangat structured daripada Yang Berhormat Menteri. Ada terdengar di luar sana dalam kalangan pemain industri. Ada yang biasalah yang tak puas hati, yang tak gembira dengan panduan tambahan ini kerana akan meningkatkan kos dan birokrasi. Jadi mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri, adakah pembangunan garis panduan yang di pihak YB Menteri dianggap baik tapi boleh dikira sebagai sedikit menyukarkan kalangan pelabur dan seterusnya akan menjejaskan aliran pelaburan digital dalam negara pada masa hadapan, khususnya dalam industri pusat data yang kita sangat welcome sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Nampaknya Yang Berhormat Bacok ada mendengar keluhan daripada pihak industri. Memang ada beberapa pemain industri yang telah menyuarakan kebimbangan tentang birokrasi dan mungkin juga kebimbangan mengenai kos yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat-syarat. Jadi sesi libat urus sedang dijalankan. Seperti yang saya maklumkan tadi, insya-Allah dalam masa 2-3 minggu ini kita akan memutamatkan kerana bila kita ada perbincangan, memanglah ada syarikat yang besar dan juga ada syarikat yang kecil. Dan kebanyakan syarikat yang besar, terutamanya multinasional, meneraju pasaran dan industri masing-masing telah sebenarnya dah mulakan peralihan ke aras pembangunan mampan secara menyeluruh, termasuk penempatan hala tuju ke arah neutral karbon, di mana mereka cuba memenuhi net zero lebih awal daripada 2050. Dan pada masa yang sama, dalam konteks ini kementerian berpandangan bahawa garis panduan yang kita ada untuk mengukur kecekapan penggunaan tenaga dan air ini dan juga pelepasan karbon diperkenalkan pada masa yang tepat. Kita nak memacu momentum inisiatif kemampanan sedia ada di kalangan pelabur digital termasuk bagi industri pusat data di Malaysia. Kita telah mengadakan sesi libat urus dan akan terus mengadakan sesi libat urus dan kita akan memaklumkanlah Yang Berhormat Bacok bagaimana perkembangan sesi libat urus tersebut. Tapi yang pentingnya kita yakin bahawa kedudukan Malaysia yang strategik, dasar kerajaan yang mesra pelabur, ketersambungan yang baik serta faktor luaran yang lain insya-Allah akan menyumbang ke arah menjadikan Malaysia ini sebagai destinasi pilihan utama pelabur digital terutamanya di rantau ini. Terima kasih. Bayar Besar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Di kawasan saya ada pusat Pahang Teknologi Park. Saya harap ada pelaburan pusat data di Pahang Teknologi Park. Itu yang pertama. Yang keduanya Tuan Yang Dipertua, pusat data ni bagus, pelaburan besar.
Tetapi peranti-peranti yang nak buat storage ni kenapa dilakukan dan diambil daripada luar? Sebab saya lihat adakah ia mencapai aspirasi NIMP? Kalau kita buat pusat data tetapi peranti tersebut itu kita ambil daripada luar, adakah ada juga garis panduan yang memastikan supaya maintenance nanti diambil kira? Sebab ekosistem pusat data ni betul besar. Kalaulah kita hanya ada pusat data, pekerjanya tak ramai, tetapi ekosistem PMKS kita tidak dapat menyokong ekosistem pusat data ini, adakah dia akan mencapai NIMP? Sikit lagi, Tuan Yang Bertua. Ringkaskan soalan. Soalan jawapan daripada Petra, apabila saya bertanya berkaitan adakah tenaga kita mencukupi. Jawapan daripada Petra mengatakan terpaksa kita extend beberapa loji jana kuasa. Dan bagaimana pula kita nak mencapai net zero emission ni, Tuan Yang Bertua? Terima kasih Yang Berhormat. Untuk jawapan sama ada di kawasan Yang Berhormat di Paya Besar belum ada lagi, tetapi akan ada perbincangan lah untuk kita membuat pusat data di sana. Tetapi sekali lagi kita memerlukan infrastruktur, terutamanya tenaga boleh baru dan juga dari segi air lah yang diperlukan. Maklumat terkini daripada 2021 hingga Jun 2024 ada 89 projek yang terlibat dalam ekonomi digital, terutamanya dalam pusat data ini. Pelaburan yang diluluskan pun berjumlah 131 bilion ringgit. Dan dalam soalan yang ditanyakan tadi, sama ada limpahan kepada syarikat-syarikat kita dan juga pekerja-pekerja kita. Kita memang ada we monitor lah, ya, kita memantau bagaimana syarikat-syarikat tempatan sama ada mereka dapat manfaat daripada pelaburan data ini, pusat data, terutamanya daripada multinasional. Saya bagi contohnya dari segi server, cooling system, power supply dan beberapa hardware komponen memang ada. Contohnya syarikat Nationgate, syarikat Samdabi, Gamuda, Sunway Construction, IGM Construction dan sebagainya ada dapat limpahannya. Dan begitu juga dengan dari segi pekerjaan. Tetapi yang pentingnya yang kita lihat limpahannya sebagai pusat data ini kerana dia main peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang tinggi. Dia dan kritikal. Dia macam highway lah. Kalau kita tidak ada plus highway itu tidak ada perkembangan dari segi industri di sepanjang lebuh tersebut. Jadi perkembangan pusat data ini dipacu oleh kemajuan teknologi, kita gunakan aplikasi yang baru, keperluan perniagaan yang berubah dan sebagainya. Dan kita pada masa yang sama dari segi penggunaan tenaga pusat data di Malaysia pada masa ini berjumlah 0.26 gigawatt pada masa ini, iaitu lebih kurang 0.6% jumlah keseluruhan penggunaan tenaga. Kalau kita banding dengan Singapura, sekarang ni lebih kurang 1.4 gigawatt, di mana ialah 7% daripada keseluruhan penggunaan tenaga. Dan in fact baru-baru ini Singapura pun meningkatkan lagi. Dalam perbincangan kita dengan tenaga nasional, baru saja berbincang 2 hari yang lepas, kita ada berbincang mengenai sasaran oleh pusat data dan alhamdulillah dengan perancangan yang tenaga buat, kita boleh memenuhi sasaran oleh pusat data yang akan melabur di negara kita, termasuklah pelabur-pelabur domestik kita. Terima kasih. Tuan Tan Kah Hin, Kopeng. Terima kasih kepada Puan Speaker. Soalan Gopeng, soalan ke-8. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya menjawab soalan, saya mohon mengalu-alukan kehadiran rombongan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Kawasan Parlimen Kota Samarahan, Sarawak ke Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRIES melalui Jabatan Alam Sekitar JAS sentiasa berusaha untuk menambah baik pelaksanaan penilaian kesan kepada alam sekeliling Environmental Impact Assessment EIA di Malaysia. Terdapat 5 keutamaan penambahbaikan, iaitu pertama, memperkukuh keperluan perundangan berkaitan EIA dan tabir urus dalam penilaian laporan EIA.
Kedua, memperkasa prosedur EIA di Malaysia. Ketiga, pentitolan EIA. Keempat, pengukuhan lipat urus awam. Dan kelima, pemantapan penguatkuasaan EIA. Sekian, terima kasih. Kopeng. Terima kasih saya ucapkan pada Timbalan Menteri yang memberikan jawapan tentang penambahbaikan bagi EIA. Cuma soalan tambahan saya adalah apakah tindakan oleh kementerian supaya mengambil tindakan yang serius dan tegas terhadap pemaju-pemaju yang melanggari syarat-syarat dalam EIA yang semasa, dan bagaimana pula dengan pihak kementerian melalui JAS dalam proses pemantauan yang berterusan supaya EIA yang dihantarkan itu mematuhi dan mengikut apa syarat-syarat yang ditetapkan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat. Sebagai makluman kepada semua ahli yang berhormat, pada tahun 2023, pihak Jabatan Alam Sekitar telah melakukan penguatkuasaan ke atas projek-projek EIA melalui kaedah pemeriksaan di lambangan dan juga pemeriksaan secara desktop. Jumlahnya 2,063 siasatan penguatkuasaan di lambangan telah dijalankan untuk mengenapasti status fasa pembangunan dan pematuhan kepada syarat kelulusan EIA daripada jumlah itu. Sebanyak 86% didapati patuh kepada syarat-syarat kelulusan EIA, manakala 14% pula tidak patuh. Manakala sebanyak 666 pemeriksaan secara desktop telah dijalankan. Daripada jumlah itu, sebanyak 95% pemeriksaan didapati patuh, manakala 5% tidak patuh. Tindakan penguatkuasaan telah diambil ke atas ketidakpatuhan ini merangkumi pengeluaran 321 notis arahan dan 29 kompaun sebanyak 49 pertutuhan. Kes telah ditawar di mahkamah kerana tidak mematuhi syarat-syarat kelulusan EIA. Jumlah tentang terkumpul bagi kesalahan di bawah Seksyen 36A atau kualiti alam sekeliling 1974 pada tahun 2023 adalah sebanyak ringgit Malaysia 1,099,000. Selain itu, sebanyak 7 perintah larangan bagi aktiviti yang ditetapkan di bawah Seksyen 34AA atau kualiti alam sekeliling 1974 juga telah dikeluarkan bagi kesalahan serius berkaitan pematuhan syarat kelulusan EIA. Sekian, terima kasih. Padang Serah. Terima kasih Yang Di-Pertua Speaker. Soalan tambahan saya, Menteri. Adakah pelaksanaan EIA akan dapat mengawal projek-projek pembangunan yang semakin rancak bagi memastikan kelestarian alam sekitar terpelihara? Dan dalam isu pelombongan RE ini berkaitan dengan alam sekitar juga. Dan diketahui deposit RE ini banyak terdapat di dalam kawasan hutan simpan. Jadi bagaimana kementerian melihat isu dan SOP pelombongan, bagaimana kita boleh mengoptimumkan pelombongan RE ini? Terima kasih. Terima kasih Tuan Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. EIA adalah satu mekanisme untuk memastikan apa-apa aktiviti yang tertakluk kepada perintah kualiti alam sekeliling. Aktiviti yang ditetapkan laporan kesam kepada alam sekeliling 2015 dijalankan dan diuruskan dengan baik, keutamanya dalam mengawal impak projek terhadap kualiti alam sekitar. Kementerian melalui JAS akan memastikan setiap aktiviti yang tertakluk kepada EIA diberikan penilaian yang rapi demi memastikan alam sekitar terus dipelihara. Semua pihak berkepentingan akan dilibatkan bagi memastikan penilaian EIA adalah menyeluruh. Namun begitu, kawalan oleh Kementerian menerusi JAS hanyalah melalui penilaian dan kelulusan laporan EIA sahaja. Manakala kawalan aktiviti pembangunan secara keseluruhan adalah tertakluk
kepada pihak berkuasa melulus masing-masing yang mempunyai kuasa untuk meluluskan sesuatu projek atau aktiviti pembangunan. Sekian, terima kasih. Saya jemput Datuk Muhammad Isam bin Muhammad Isa Tampin. Terima kasih Yang di-Pertua. Barisan Nasional menang besar di mahkota dan negeri. Kerajaan Perpaduan mula mendapat tempat. Soalan tampin nombor 9, tunggu jawapan Menteri untuk pengguna mendapat maklumat tepat. Terima kasih. Lebih DAP daripada DAP. Boleh saya jawab? Okey, terima kasih Yang Berhormat Tampin, Tuan Yang di-Pertua. Kerajaan melalui mesyuarat Jawatankuasa Pemandu EV Kebangsaan ataupun National EV Steering Committee pada 10 Mei 2024 telah bersetuju bahawa sasaran asal pemasangan 10,000 unit pada akhir 2025 untuk kemudahan pengecas EV ini dikekalkan. Daripada jumlah ini, sasaran kemudahan pengecas EV jenis DC ataupun direct current ditingkatkan daripada 1,000 unit kepada 1,500 unit. Manakala sasaran kemudahan pengecas EV jenis AC adalah sebanyak 8,500 unit. Jadi jumlahnya 10,000 unit dan sasarannya pada akhir 2025. Dan berdasarkan kepada maklumat yang dikumpulkan oleh Malaysian Green Technology dan Climate Change Corporation (MGTC), sehingga 30 September 2024, sejumlah 3,171 unit pengecas awam telah dipasang di seluruh negara. Daripada jumlah ini, 813 adalah jenis DC dan manakala 2,358 unit ini adalah jenis AC. Dengan nisbah jumlah kemudahan pengecas EV sedia ada kepada jumlah BEV iaitu 1/9, jumlah pengecas awam ini adalah mencukupi untuk menampung kegunaan kira-kira 31,000 unit bateri electric vehicle ataupun BEV bagi kenderaan penumpang yang telah berdaftar sehingga kini. Dari aspek perancangan, kerajaan telah meletakkan sasaran bilangan jumlah pengecas awam menjelang tahun 2025 ini meliputi di semua negeri, termasuk lokasi yang strategik, sama ada berdasarkan permintaan dengan izin demand base ataupun access base. Hakikatnya, kos pembinaan atau pemasangan sesebuah pengecas awam ini adalah tinggi, terutamanya untuk pengecas jenis DC atau pengecas pantas dengan izin fast charger. Oleh itu, pengusaha stesen pengecas menghadapi kesukaran untuk membangunkan pengecas awam di kawasan yang mempunyai permintaan rendah seperti di kawasan pedalaman dan luar bandar. Dan Tuan Yang di-Pertua, bagi membantu menyelesaikan isu penebaran bilangan pengecas awam yang tidak sekata di antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar, kerajaan telah melaksanakan sesi libat urus bersama dengan pihak berkuasa tempatan bertujuan untuk memberi penerangan tentang potensi pasaran EV dan keperluan sokongan infrastruktur pengecas awam. PBT diminta merujuk garis panduan perancangan petak pengecasan kenderaan elektrik yang telah diterbitkan oleh Plan Malaysia sebagai panduan dan memberi kerjasama dalam menyelesaikan isu-isu berbangkit berkenaan pemasangan pengecas awam di kawasan masing-masing. Selain itu, Kementerian MITI telah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan syarikat-syarikat konsensi lebuh raya, rangkaian hypermarket, Persatuan Pengurusan Kompleks Membeli Belah serta Persatuan Hotel dan Persatuan Pemilik Hotel Malaysia bagi menggalakkan premis-premis berkaitan disokong oleh perkhidmatan pengecas awam EV untuk keperluan para pelanggan. Sekian, terima kasih. Tampin. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Harap dapat pengecas awam ni dapat dipasang di Tampin agar Tampin lebih maju daripada Arau. Saya bukan apa Menteri. Saya cuma tidak mahu melihat orang luar bandar ketinggalan sebab saya juga salah seorang daripada mereka. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita menyasarkan sebanyak 20% daripada jumlah tahunan kenderaan baru mesti terdiri pada kenderaan varian elektrik atau XEV, iaitu termasuklah jenis kenderaan hybrid ataupun PHEV, plug-in hybrid vehicle. Sebab itu Yang Berhormat Menteri, saya ingin mengetahui apakah pendirian kementerian terhadap kenderaan jenis hybrid dan PHEV memandangkan kerajaan ingin merancakkan penggunaan kenderaan jenis BEV yang dikuasa sepenuhnya oleh elektrik, dan sejauh manakah sambutan program e-bikes Americas yang mula diperkenalkan pada tahun ini bagi meningkatkan penggunaan motosikal elektrik di jalan raya. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tampin.
Untuk maklumat yang berhormat, untuk kereta EV yang berhormat, tak tahu kereta apa, kereta yang ada di Negeri Sembilan, data terkini jumlah pengecas di Negeri Sembilan ada 84. Nanti saya kena cek sama ada di Tampin ada atau tidak. Tak ada ya? Nanti kita Harau mungkin ada kan ya? Perlis ada dua. Dan untuk jawapan mengenai kita memang menyasarkan 20% daripada jumlah tahunan kenderaan baru ni menjelang 2030 adalah XEV. Jadi termasuklah jenis hybrid dan PHEV. Dan pada tahun ini sehingga 30 September jumlah XEV ini telah mencecah 33,319 termasuklah jenis BEV lebih kurang 15,000 lebih lah. Dan jumlah XEV ini secara keseluruhan mewakili lebih kurang 5% daripada total industri volume. Dan insyaAllah berdasarkan prestasi ini, kerajaan melihat penggunaan kenderaan hybrid dan PHEV ini masih relevan untuk mencapai sasaran EV yang telah ditetapkan. Penggunaan kenderaan hybrid dan PHEV juga menyokong hasrat negara untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. Ada satu lagi soalan tadi mengenai Maricas dan program galakan penggunaan motosikal EV ini pun ada diteruskan untuk tahun 2025 semasa ucapan Belanjawan 2025. Untuk buat pada masa ini sehingga kini terbanyak ada 4,984 permohonan yang telah diluluskan untuk program tersebut dan alhamdulillah sekiranya program ini diteruskan lebih ramai rakyat akan dapat menerima manfaat dan peluang untuk menggunakan teknologi kenderaan elektrik dengan harga yang berpatutan. Just to sebagai peringatan, program ini RM2,400 merupakan program untuk menggalakkan individu yang berpendapatan kurang daripada RM120,000 setahun untuk membeli atau menggunakan motosikal elektrik. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, dari sudut adaptasi EV, Malaysia berada di tempat keempat. Bagi tahun 2023, kita mencapai 17%, Thailand 41%, di ASEAN Automotive Hub, Indonesia 25%, Singapura 80%. Tapi kita tak boleh compare dengan Singapura sebab dia city state dan dia pula every 10 years dia kena bagi balik kereta, dapat kereta baru. Dari sudut charging pengecasan, Malaysia berada pada kedudukan yang ketiga selepas Singapura dan Thailand. Singapura satu stesen 3 EV. Thailand satu stesen untuk 16 EV. Malaysia satu stesen 38 EV. Indonesia satu stesen 42 EV. Correct me I'm wrong. This laporan from Bloomberg. Bloomberg pun sensitif juga. 3. Soalan Banyak cabaran perlu dihadapi bagi menjayakan agenda EV. Ini Tuan Speaker nampak manis. Kalau senyum lagi manis. Terima kasih. terus kepada soalan. Cabaran antaranya kos EV itu cabaran. Permintaan jarak perjalanan orang nak 500 km, 600 km. Availability stesen pengecasan yang tu Datuk Seri Menteri dah jawab. Impak terhadap power grid, capacity battery, masa charging, cost installation disebut oleh Menteri memahal more than $1 million. Soalannya, pertama, apakah langkah yang sedang dan akan diambil oleh kerajaan bagi menangani isu-isu yang disebutkan tadi, terutamanya stesen pengecasan khusus DC, direct current, fast charging. Ini yang diperlukan. Seterusnya, Timbalan Menteri pernah menyatakan bahawa Kabinet pada Februari 2023 telah melulukan sebuah pasukan yang diketuai oleh MITI berkaitan dengan EV bagi merangka dasar khusus bagi EV. Apakah hasil yang dicapai oleh pasukan khas ini berhubungan dasar khusus bagi EV itu? Ini saya dah dengar Menteri dah jawab berapa jumlah EV sekarang dan sebagainya. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Pasu. Saya setuju dengan pendapat Yang Berhormat mengenai Tuan Speaker. Dan untuk menjawab soalan tersebut, daripada segi ratio, Bloomberg punya data itu data yang mungkin data yang lama, tapi data yang terbaru untuk pada masa ini jumlah nisbahnya 1:9. Ini Bloomberg 2023 itu sih, dah meningkat. Terima kasih. Pencapaian yang hebat. Pencapaian dia
berkembang dengan pesat pada suku kedua tahun ini. Selepas kita mula-mula ada masalah mengenai birokrasi untuk dapat kelulusan untuk membuat pengecas kerana melibatkan beberapa agensi, PBT, negeri dan sebagainya, termasuklah KPKT, Kementerian Pengangkutan, dan dalam mesyuarat National EV Steering Committee yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah, kita telah berjaya memudahkan proses. Sebelum ini sampai setahun, sekarang dah sebulan kita boleh luluskan. Dan oleh itu peningkatan yang tinggi dapat kita lihat dari segi pengecas EV. Mengenai soalan apa yang kita buat pada masa ini, saya tiga perkara penting. Satu ialah daripada segi kemudahan pengecas EV supaya semua kawasan termasuklah kawasan luar bandar ini diberi peluang. Oleh itu dari segi kemudahan daripada Kementerian Kewangan, ada kemudahan daripada segi cukai, kita bagi exemption untuk syarikat-syarikat pengecas EV ini, dan pada masa yang sama ada pengumuman yang dibuat baru-baru ini oleh Perdua. Kita juga ingin memastikan rakyat semua dapat menggunakan kenderaan EV, kerana buat masa ini kalau kita lihat kenderaan EV ini semua harga lebih dari 100,000 lah. Ya, tidak ada kereta EV terutamanya yang dibuat di Malaysia yang kurang dari 100,000. Dan insyaAllah pada tahun depan Perdua akan mengeluarkan kereta yang EV, battery energy vehicle, yang kurang dari 100,000. Dan dalam akhir tahun ini Proton juga akan mengeluarkan kereta EV, cuma harganya lebih dari RM100,000. Yang ketiga yang penting juga ialah dari segi industri. Sebenarnya kalau kita lihat projek EV ini adalah amat penting untuk kita punya industri, kerana industri kita memang memerlukan dari segi ekosistem chips, terutama di kawasan Kedah, di Kulim. Banyak power chips ini adalah untuk kereta-kereta EV, dan rantaian bekalan EV itu memang dekat untuk syarikat-syarikat yang midstream dan downstream yang membuat dalam chip industri. Kita nak memastikan ekosistem itu berjalan dengan lancar. Oleh itu kita nak pastikan lebih banyak syarikat-syarikat BEV ini datang ke Malaysia, dan juga syarikat-syarikat tempatan kita untuk memulakan dan bekerjasama dengan syarikat-syarikat di negara kita yang sudah ada di negara Malaysia. Terima kasih.